بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga ananya daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu untuk kita berbicara berkenaan dengan semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiadalah kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali perutusan engkau itu menjadi rahmat untuk sekalian alam. Dalam hadis pula baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana rahmatul muhda. Aku adalah rahmat yang telah dihadiahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sebesar-besar rahmat yang kita dituntut untuk merasa gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kegembiraan kita itu dituntut dengan kita mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah setiap orang daripada kita berkeyakinan penuh bahawa Allah tidak menerima iman seseorang kalau hanya sekadar dia beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh nabi-nabi, tetapi dia tak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka keimanan yang sedemikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tiap-tiap orang daripada umat ini beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak diterima iman ahli kitab yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul-Rasul Allah, tetapi mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Maka mereka itu tak diterima keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagindalah petunjuk, bagindalah jalan menuju akhirat kita. Nabi kita lah penghubung kita yang sebenar-benar menghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita ditanya kepada Sayyidina As-Sadiq Siratal Mustaqim, menunjukkan kepada kami jalan apa sekali jalan
untuk daripada Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hasan al-Basri bila ditanya makna siratal mustaqim, beliau menyatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalan yang lurus itu ialah Nabi Muhammad. Bagindalah penterjemah kepada Quran. Ya, diri baginda itulah Quran. Sehingga apabila orang tanya kepada Sayyidah Aisyah berkenaan dengan akhlak baginda, maka Sayyidah Aisyah tanya, awak baca Quran tak? Maka kata orang itu dia baca Quran. Maka kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad ni Quran. Apa yang Quran suka, itulah yang Nabi kita buat. Apa yang Quran tegah, itulah juga yang Nabi kita tinggalkan. Maka itulah kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan pedoman hidup yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, suatu hari waktu kami duduk-duduk dengan Nabi, Nabi kita ambil kayu, Nabi kita garis satu garisan jaral khatti, satu garisan lurus. Kemudian baginda baca ayat, Qul inna hadhihi sabili mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Nabi kita baca ayat tu. Nabi kita kata apa? Makna daripada ayat tu, katakan olehmu wahai Muhammad, inilah jalan aku, jalan yang lurus. Fattabi'u, ikut jalan ni. Quran ni jalan Nabi Muhammad. Sunnah ni jalan Nabi Muhammad. Ikut jalan ni, kata Nabi. Wala tattabi'u subula. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Anas kata Nabi kita garis, ya, garisan-garisan menyimpang di kiri kanan, garisan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan terpisah jauh daripada jalan yang sebenar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada diri Nabi SAW itulah contoh jalan seorang hamba yang nak balik pada Allah. Maka dengan sebab itulah Allah bagi title kepada Nabi kita dengan sebesar-besar title, iaitu title hamba. Bila Allah turun Quran, Allah kata alhamdulillahilladzi anzala ala abdi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Maksudnya apa? Allah istihar Nabi Muhammad ni hamba dia. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Tidakkah engkau melihat seorang yang menghalang seorang hamba apabila dia melakukan solat? Itu gambaran Abu Jahal yang ganggu Nabi kita yang sedang solat. Maka yang sedang solat itu pun digambarkan hamba. Maka ia merupakan sebesar-besar darjat dan pangkat kemuliaan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam diperakukan inilah hamba yang sebenar-benar hamba. Maka bila kita nak jadi seorang hamba kembali pada Allah, kita kena ikut jalan orang yang dah pun Allah perkenalkan sebagai hamba, iaitu Nabi SAW. Maka dengan sebab itu bila Allah datangkan ayat 21 dalam surah Al-Ahzab, Allah kata apa?
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh-contoh suri tauladan dalam kehidupan. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa yang harap nak dapat redha Allah, siapa yang harap nak selamat di hari akhirat, maka ikutlah uswah, jalan hasanah yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para alim ulama bila bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah pisahkan cerita mereka tentang sifat rahmat yang dibawa oleh baginda. Selain daripada Nabi kita ni orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, Nabi kita ni diberikan satu sifat yang dominan mengatasi semua sifat yang lain, iaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Yang mana dengan sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam itulah agama ini dapat disebarkan. Meluas penyebaran agama tu kerana sifat sayang yang ada pada diri baginda. Sehingga kan baginda di pulau, baginda dicaci maki, baginda dipukul, baginda dihalau, baginda diludahi, namun tetap juga ada kekal sifat sayang kepada umat. Ya, datang malaikat, wahai Muhammad, izinkan aku potong kota Taif macam mana dulu aku pernah potong bumi kaum Lut dan aku terbalikkan. Izinkan aku nak potong Taif tu, nak terbalikkan. Nabi kita tidak benarkan. Bahkan baginda berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berilah hidayah kepada kaumku, mereka tidak mengetahui. Sebab apa? Sebab baginda ini telah pun ditanam pada dirinya itu adalah rahmat, adalah kasih sayang. Hari ini kalau kita nak agama kita tersebar luas, kalau kita nak, kita katakan didikan dan asuhan ini terhasil jadi macam mana didikan dan asuhan Nabi Muhammad, seorang yang nak bawa agama, seorang yang nak bawa asuhan, seorang yang nak mendidik, dia kena ada sifat rahmah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dipandu oleh Rasulullah SAW, sifat kasih sayang. Kadang-kadang bila kita pergi memantau sekolah-sekolah, kita tengok cikgu-cikgu ni merungut, budak ni saya tak tahu dah ustaz, macam-macam dah saya buat, tak boleh kata dia. Kelas ni memang bengap punya lah, tu dia sampai macam tu. Dia punya mood dengan budak tu sampai macam tu dah, ke tahap tu dah. Maka bila kita tanya balik, Ustazah pernah tak bangun semayang malam, ya Allah, anak muridku ni fulan bin fulan, kesian sungguh, aku dah ajak dia macam-macam dah, dia tak boleh. Bukalah hati dia, ya Allah, hilang benak dia. Ada tak buat macam tu? Tak lagi ustaz. Tu dia. Tak lagi. Kita ni kadang-kadang kita banyak mengeluh dengan manusia, tetapi kita tidak mengadu kepada Allah. Allah memiliki semuanya. Sebab itu Nabi kita mengatakan, innama ashku Rabbi, aku mengadu halku kepada Tuhanku. Baginda mengadu kepada Allah. Dan aduan baginda bukan aduan yang buruk-buruk. Mengadu minta bagi hidayah kepada umatku, mereka tak tahu. Ini Masya Allah, kadang-kadang anak tak nak dengar cakap, kadang-kadang isteri pun sama, tak dengar cakap, tapi duk mengadu dengan orang aja. Duk mengadu dengan orang aja. Dia tak mengadu kepada Allah yang memiliki semuanya.
Maka antara sifat Nabi Muhammad yang dikatakan rahman itu, Nabi kita apa-apa hal Nabi kita mengadu dengan Allah. Maka tanda sayang kita pada anak, sayang kita pada isteri, sayang kita pada anak murid kita, ya, sampai ke peringkat kita bangun mengadu kepada Allah di malam hari. Tiap malam duk sebut, ya Allah, hilanglah benak budak ni, bagi cerdik ya Allah. Mudah-mudahan nanti satu masa, ya, berkat doa kita dia jadi, ya, dia jadi manusia. Maka itu, ya, pedoman kasih sayang yang ditunjukkan oleh baginda. Nabi kita tak marah pada orang yang tak tahu. Ya, bahkan orang yang tak tahu Nabi kita akan bimbing dan baginda ajar. Masuk seorang badui Masjid Nabawi, tiba-tiba pergi kencing dalam masjid. Sahabat bangun nak balun, badui itu apa pula kencing dalam masjid, ya, riuh. Tiba-tiba Nabi kita kata, da'hu, biarkan dia, biarkan dia. Selesai badui tadi kencing, Nabi kita kata, wahai akhal Arab, wahai orang Arab, masjid ni dibina untuk kesucian, tak boleh buat macam ni. Kata dia, aku tak tahu. Ya, maka Nabi kita tak marah. Bahkan Nabi kita marah orang lain yang cuba marah badui tadi. Disuruh ambil satu baldi air, tuang aja pada tempat kencing dia tadi tu untuk dibersihkan. Maka orang Arab badui tadi pun, ya, dia rasa dia ni terbela, dah lah dia silap buat kerja. Ya. Kemudian dibela oleh Nabi pula. Orang lain pakat bangun nak pukul marah dia, tiba-tiba Nabi kita tegah. Bahkan Nabi kita bimbing pula dengan ilmu. Orang tak tahu Nabi ajak, bagi ilmu supaya dia tahu. Maka orang Arab tadi pun dia kata apa? Allahumma arhamni warham Muhammada wala tarham ba'dana ahada. Ya. Dia kata, ya Allah, kau rahmatilah aku, rahmati Nabi Muhammad, jangan rahmati orang lain. Ya, sebab apa? Sebab dia orang ni semua nak pukul aku. Maka Nabi kita kata, wahai saudaraku orang Arab, ammim fid doa, kamu kalau nak berdoa, doa dengan doa yang umum, minta untuk semua orang, jangan minta untuk kita saja. Didik lagi, ya, ajak lagi. Begitulah seorang murabbi, seorang yang ada sifat sayang dan kasih. Tapi kalau seorang tu dia tengok awal-awal lagi dengan tengok benci, dia takkan dapat asuh, dia takkan dapat didik. Kalau dia tengok pun dengan nazrah, ya, ihtiqar, ya, dengan rasa benci, rasa rendah, rasa hina, maka dia takkan dapat didik. Maka Nabi kita tunjuk kepada kita contoh tauladan, ya, yang besar buat kita dalam kehidupan. Baginda kalau orang belagak pandai pula, Nabi tak ajar. Tuan-tuan, kalau orang belagak pandai, Nabi tak ajar. Sebab tu kita baca dalam Sahih Bukhari, hadis musi'us salah, orang yang buruk sembahyang dia. Nabi tengok seseorang masuk ke masjid semayang, kemudian dia datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam. Nabi kata apa? Ulang solat engkau belum melakukan solat. Dia pun pergi ulang balik semayang. Datang lagi, ulang solat engkau belum solat. Pergi ulang lagi 3 kali. Datang lagi, ulang solatmu, engkau belum solat. Dah 3 kali buat dah. Nabi duk perhati tengok tu, semayang tak sah. Ulang solatmu, engkau belum solat. Maka kata dia, ya Rasulullah, itu wajalah yang aku boleh buat, ajaklah aku. Bila mengaku tak tahu, Nabi ajak. Sedangkan kalau awal-awal dia datang tu, Nabi kata, pergi ulang solat kamu belum solat. Dia kata, ya Rasulullah, nak buat macam mana? Nabi dah ajak dah. Tapi sebab dia rasa pandai, dia rasa boleh, dia pergi semayang. Datang ulang lagi. Sudahnya dia jam dah, sebab banyak kali buat pun tak betul juga.
Baru dia tanya, sebenarnya macam mana ya Rasulullah? Baru dia diajar. Tuan-tuan, individu macam orang ni zaman kita pun ramai. Tiap-tiap waktu duk datang semayang, tiap-tiap waktu pi balik surau. Tapi disebabkan dia tak duduk mengaji, kadang-kadang orang tak ajak dia, tuan-tuan. Ya, bertahun-tahun semayang, rupa-rupanya tak sah. Sebab apa? Sujud bukan didai, sujud dengan ubun-ubun. Ya, kemek kepiah ni. Ya, tiap-tiap kali sujud kemek kepiah. Kawan-kawan siap snap ambil gambar lagi, tunjuk kat kita, ustaz sah kan mayang macam ni. Ya, tu dia kata Pak Haji ni. Ya, kemek kepiah ni. Tapi sebab ya tak bawa diri duduk dalam majlis ilmu supaya orang ajak, maka sampai bila pun orang tak ajak. Ya, sebab Nabi kita sendiri pun suruh orang tadi ulang, Nabi kita tak ajak. Sampailah dia sendiri datang serah diri. Dia kata, ya Rasulullah, ajaklah aku. Baru Nabi ajak. Ya. Maka kita lihat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak tunjuk kepada kita bahawa ilmu yang fardu ain kena pi cari mengaji. Bukan kita nak tunggu orang datang bawa pada kita. Ya, sebab tu orang tu bila dia datang bawa diri, dia kata, ya Rasulullah, ajak aku tak tahu dah nak buat yang lebih baik daripada apa yang aku tunjukkan. Maka Nabi kita pun kata, bangun, semayang, rokok, tamak ninah, i'tidal, tamak ninah, sujud dengan tamak ninah. Nabi ajar satu demi satu langkah-langkah solat. Sebab sebelumnya Nabi kita tengok orang ni solat tidak ada tamak ninah. Ya, jadi untuk ilmu yang wajib ni tuan-tuan, kita sendiri kena sedang diri, kena bawa diri kita duduk di majlis-majlis supaya orang sedia nak ajak kita. Tapi kalau kita duk rasa pandai saja, insya-Allah ulang alik semayang tiap-tiap waktu dah. Tiba-tiba bila buat semakan semula, rupa-rupanya semayang tak sah lagi. Ya, rukun semayang tak selesai lagi. Baca Fatihah ada tukang makna lagi. Ya, ada tak cukup huruf lagi. Maka semua tu orang takkan tegur kita kalau kita tak bawa diri kita untuk kita sedia belajar dan mengaji. Maka ambil ya daripada pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, macam mana ilmu-ilmu yang fardu ni kita kena sedia diri kita, baru kita akan diajar oleh orang. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik satu generasi dengan didikan dan asuhan yang hikmah. Seorang lelaki datang bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh tak saya berzina? Tu dia. Kita kalau ada yang datang tanya macam tu tuan-tuan, sila tongkat semampu kita balun atas kepala. Nak berzina? Ya. Ketuk sekali, biul setahun. Ya. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tanya balik, atarda, apakah engkau redha kalau perempuan itu ialah kakakmu ataupun perempuan itu ibumu, ya, dizinai oleh orang lain? Maka kata orang tadi, aku tak sanggup ya Rasulullah. Kalau kamu tak sanggup, maka kamu jangan berzina. Ini kita tengok macam mana asuhan penuh hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sifat rahmat dan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai baginda sebagai rahmat dengan kanak-kanak, ya, sehingga disebutkan ghilman, budak-budak pagi-pagi masing-masing datang sebab Nabi kita usap kepala dan doakan keberkatan. Ya, Nabi suka pada kanak-kanak. Anas bin Malik, Nabi kita doa 3 perkara. Ya, Nabi kita doa 3 perkara kepada Anas bin Malik. Nabi kita doakan keberkatan,
Allahumma rzuqhu mala wa walada wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada budak ni Anas bin Malik yang berusia 10 tahun waktu tu, anugerahkan pada budak ni harta, anugerahkan dia anak-anak dan zuriat, dan berkatkanlah hidup dia. Maka kata Sabit Al-Bunani, anak murid kepada Sayyidina Anas bin Malik, dia kata, aku merasakan Anas memang dapat doa Nabi tadi. Sebab apa? Anas bin Malik merupakan orang Ansar yang paling kaya. Dalam banyak sahabat-sahabat dalam kalangan orang Ansar, Anas bin Malik paling kaya. Anas bin Malik juga adalah, ahlan wa sahlan pada yang Prof Hashim, masya-Allah, ya, anda ayahanda saya ni, masya-Allah, ya. Anas bin Malik juga merupakan orang yang paling banyak zuriat keturunan, sehingga dikatakan beliau mempunyai anak lelaki dan cucu lelaki lebih 100 orang. Tu dia tuan-tuan, kita ada kat sini, ada saya ada Ustaz, cucu 100. Ya, tak ada tuan-tuan. Anas bin Malik ni berkat doa Nabi tu, Nabi kita doa berkatkan hidup dia, anugerahkan dia zuriat yang banyak. Maka anak lelaki dengan cucu lelaki saja dah lebih 100 orang. Anas bin Malik juga berkat hidup dia sehingga dia hidup 102 tahun. Tu dia tuan-tuan. Dia di usia 10 tahun jadi khadam Nabi kita. Waktu Nabi kita wafat, dia umur 20 tahun. Ya, dia umur 20 tahun. Kemudian dia hidup sampai tahun 92 Hijrah. Ya, dia hidup sampai tahun 92 Hijrah. Meninggal di kota Basrah. Dan bila Anas bin Malik meninggal, tak ada lagi di kota Basrah seorang yang bergelar sahabat. Dialah sahabat terakhir yang meninggal di Basrah. Ni kanak-kanak yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Hari ni kita berapa kali kita doa anak-anak kita? Ya, berapa kali kita doa anak kita? Hantar anak di sekolah, ya? Anak duk lambai tu, ada tak gerak dalam hati ni doa macam Nabi kita doa pada Anas bin Malik? Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada dia, ya, harta, zuriat keturunan, dan berkatkan hidupnya. Baginda suka mengusap kepala kanak-kanak sambil berdoa. Ya, barakallahu fiik. Nabi kita doa. Budak-budak yang Nabi kita sentuh saja ubun-ubun dia akan berbau harum kepala dia sepanjang hari, kerana keharuman tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak ayah ni seronok kalau anak balik rumah bawa haruman tu. Dia tahu anak dia didoakan oleh Nabi Muhammad. Begitulah sifat kasih Nabi. Anak yatim lebih-lebih lagi. Baginda kata, man massa ra'sal yatim, siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka keampunan Allah buatnya sejumlah rambut yang dia sentuh. Masya Allah, berapa ribu helai rambut yang dia sentuh waktu dia usap tadi, banyak. Itulah gugur dosa-dosa dia. Itu, ya, targhib, galakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita, ya, mencintai anak yatim. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang jaga anak yatim macam ni dalam syurga, kata Nabi. Ya, maksudnya hampir, ya. Begitulah targhib, galakkan sifat rahman, kasih dan belas. Baginda sallallahu alaihi wasallam, salah satu akhlak keistimewaan pada pribadi Nabi kita sangat berterima kasih kepada orang lain.
Ya, Nabi sungguh sangat berterima kasih pada orang lain. Tidak ada orang yang buat kebaikan kepada Nabi Muhammad kecuali baginda akan balas kebaikan yang mereka lakukan. Sama ada kebaikan itu dibalas dengan pemberian yang lebih banyak. Ya, seorang hamba sahaya, dia datang bawa sebekas mentimun. Ya, mentimun putih. Sebab antara makanan yang Nabi kita suka makan ialah mentimun yang putih, yang belum berbiji. Ya, mentimun hijau tu. Maka dia bawa setalam pada Nabi. Ketika itu Nabi kita pula baru dapat barang-barang kemas daripada Bahrain, dibawa pulang oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah daripada Bahrain. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bila dapat aja setalam mentimun, Nabi kita pun genggam ambil barang kemah tadi, bagi pada hamba sahaya tu sebanyak genggaman baginda ni. Bayangkanlah tuan-tuan ya, emas, rantai semua ada, masya-Allah, bagi segenggam. Ini kita tengok macam mana sifat baginda. Dia membalas kebaikan dengan suatu pemberian yang lebih besar. Kadang-kadang dengan doa, dan itulah yang sangat disukai oleh para sahabat. Ya, dengan doa baginda, Nabi kita doakan keberkatan. Ya, bila Nabi kita semarakkan semangat untuk infak fi sabilillah, maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia datang, dia kata, ya Rasulullah, saya kat Madinah ni pun lepas hijrah baru duk menega. Ya, saya ada 4,000 dinar. 2,000 dinar saya bagi fi sabilillah. 2,000 lagi saya simpan untuk modal meniaga dan keluarga saya. Maka Nabi kita doa, ya, barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta. Keberkatan Allah buatmu wahai Abdul Rahman pada apa yang engkau infakkan dan pada apa yang engkau simpan untuk jadi modal. Kata Abdul Rahman bin Auf, sejak hari itu Nabi doa untuk aku rasakan akulah manusia yang paling beruntung dalam hidup ni. Sebabnya rezeki datang bertimpa-timpa kepadaku, sehingga seolah-olah kalau aku angkat saja batu, di bawah dia pasti ada emas. Untungnya aku ni sebab berkat doa Nabi. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang inilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kadang-kadang kita berat, ya, lidah kita nak buat. Kawan ni duk bagi banyak kali dah kat surau, tapi kita terima kasih nak. Takat tu aja. Ya. Tak ada kot kita doakan mudah-mudahan Allah berkat Tuan, Allah hiburkan hati Tuan, Allah gembirakan Tuan dengan rezeki yang lebih baik, dengan kesihatan yang berpanjangan. Kita tak doa. Ya. Kena amal macam Nabi kita buat. Itulah sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW, ya, sesuai dengan baginda lah sirat al-mustaqim, jalan yang lurus untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu para sahabat tumpah kasih dan cinta mereka tidak ada tolak banding, tuan-tuan, ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita luka dalam perang Uhud, dalam hal keadaan dua besi terpacak di pipi baginda ni, Sayyidina Abu Bakar nak cabut dengan tangan dia licin, tak mampu nak dicabut. Maka pada saat itu Abu Ubaidah tengok Nabi kita menanggung kesakitan. Abu Ubaidah kata, Abu Bakar, aku bersumpah demi Allah, bahagian tu kamu tinggal untuk aku. Kamu tak payah buat, tinggal, biar aku yang buat. Maka Abu Ubaidah dia rapatkan mulut dia gigit besi yang ada tu, dia rentap keluar, tetapi disebabkan kuat sangat gigitan dia, gigi dia sendiri tercabut, tuan-tuan. Gigi dia tercabut. Sehingga Abu Bakar menangis. Abu Bakar kata, demi Allah, takkan ada seorang pun atas muka bumi manusia yang rongak gigi hadapan dia yang lebih mulia daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab rongaknya gigi depan dia tu kerana, ya,
merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sahabat ya kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu mereka rindu yang tak terkira. Ya sahabat-sahabat Nabi ni. Ya, maka dengan sebab itu apa juga yang Nabi kita sebut sahabat sekali aja. Nabi sebut sekali aja, tak payah ulang banyak kali. Sekali aja mereka akan amal sepanjang hayat. Nabi kita kata pada Abdullah bin Umar, ni'mar rajulu Abdullah in qamal lail. Sebaik-baik lelaki ialah Abdullah bin Umar kalau dia bangun sembahyang malam. Maka kata Abdullah, dah 60 tahun aku tak pernah tinggal semalam pun untuk melakukan solat malam. Itu dia. Ya, ni kata sahabat. Ya, Nabi kita tulis surat kepada Raja Bazan di Yaman. Nabi kita kata apa? Sesungguhnya agamaku ini akan sampai ke seluruh jajahan Parsi. Maka Sayyidina Umar dengar kata Nabi itu, zaman dia bertekad seluruh jajahan Parsi mesti dapat Islam macam mana yang Nabi hasratkan. Maka dia gerak angkatan demi angkatan. Tahun 19 Hijrah semua Islam. Itu sahabat. Sekali Nabi sebut aja. Maka hari ini tuan-tuan, kita menghadapi masalah pribadi tiap-tiap orang daripada kita, bukan tak tahu tapi tak mau. Ya, hak duk sebut ni banyak dah. Dia kelebihan sembahyang malam, sunnah Nabi, semua hampir kita semua tahu. Ya, tak kira lagi duk masuk dalam grup WhatsApp tiap-tiap hari tazkirahnya, share satu hadis dengan Facebook pun kejap-kejap melintas sunnah ni. Bukan tak tahu tapi tak mau sebenarnya. Inilah ya kelemahan kita di zaman ini. Maka nak macam mana nak pupuk bagi mau ni, kena ada sifat kasih hormat pada Nabi. Sahabat-sahabat sebab dia sayang maka dia tunduk dan taat. Sebab apa? Al-mar'u ala man ahabba apa. Seseorang itu terhadap orang yang dia kasih, maka dia akan taat. Ya. Maka dia letakkan taat itu sebagai kita katakan kayu ukur sejauh mana kasih dia terhadap Nabi SAW. Makin kuat taat dia, makin tinggi mahabbahnya terhadap Nabi Muhammad. Maka mahabbah bukan takat kita buat malam cinta Rasul, bukan takat kita bukan kita takat duk nasyid kata sayang Nabi aja, tapi mahabbah ni dibuktikan dengan taat. Sebab itulah sahabat dia letak taat dulu sebelum dia timbang dengan angkai dia. Dalam perang Badar, apabila Sayyidina Uqashah bin Mihsan patah pedang dia, maka dia kata, ya Rasulullah, aku dah tak ada pedang. Nabi kita tarik pelepah tamar, pergi perang dengan ni. Ya, pegang pelepah tamar tu, pergi perang dengan ni. Kalau orang zaman ni, dia kata, ya Rasulullah, patut-patutlah ni kayu ni, pedang ya. Kayu ni macam mana nak lawan pedang? Tapi Uqashah bin Mihsan dia capai saja, baiklah ya Rasulullah. Dia capai dia lari masuk ke medan aja. Hak ada di tangan dia tu bertukar jadi pedang yang dinamakan Jazal Hatab. Pedang Nabi kita yang paling panjang, Jazal Hatab. Itulah pedang Sayyidina Uqashah bin Mihsan. Ya, sebab apa? Sebab yakin taat Allah bagi. Kerana ketaatan itu. Kerana ketaatan itu. Maka sahabat dia letak timbang akai ni nombor 2. Taat dulu. Sayang Nabi kena taat. Bila taat aja Tuhan bagi kepada mereka. Itulah kuncinya. Maka kalau kita hari ini sungguh kita nak jadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman sepanjang zaman, pupuklah manusia taat dan sayang pada Nabi Muhammad. Hari ini orang bercakap tentang makanan sunnah, produk sunnah, semua nak dikaitkan dengan sunnah. Kismis sunnah, madu sunnah, susu sunnah, semua sunnah. Tapi kadang-kadang
Yang dicanangnya bukan cinta Nabi, yang dicanangnya ialah kesihatan. Yang ni kalau ni sihat, yang ni darah tinggi, yang ni uji manik, yang ni apa, sudahnya umat ambil produk sunnah tadi tu, tapi bukan ambil dengan mahabbah, ambil kerana apa? Sebab nak sihat, masih pentingkan diri. Sayyidina Anas bin Malik tengok Nabi kita suka makan buah labu, kata dia, aku jatuh cinta dengan buah labu sebab Nabi suka makan labu. Ya, Sayyidina Anas bin Malik dah manfaat buah labu. Ya, untuk hilang stres, untuk kuat ingatan, untuk kita katakan ya, baik untuk usus, untuk orang yang dalam kesedihan, sebagaimana dalam Syama'il Ghazali Nabi kita pesan pada Sayyidah Aisyah, orang yang ya, dalam kesedihan makan buah labu. Ya. Semua tu Sayyidina Anas bin Malik dapat, walaupun dia tak ambil tahu pun apa kelebihan buah labu, sebab Nabi suka aja, dia suka, maka dia tetap dapat manfaat. Maka hari ni kalau kita nak cakap tentang produk sunnah, jangan dicanang kesihatan di baliknya, tapi ajaklah umat ambil semua sunnah-sunnah ni sebab sayang Nabi. InsyaAllah manfaat kita akan dapat juga, kelebihan-kelebihan kita akan dapat juga, tapi kita lebih istimewa daripada orang lain sebab kita ambil dengan rasa rindu, cinta dan kasih kepada kekasih kita, tuan-tuan, yang dituntut ya untuk kita mencintai baginda. Ya, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi saya rasa cukup dekat tu. Ya, suara pun makin duk kering. Ya, jadi cukup dekat tu. Ya, siang tadi berapa jam cakap tak berhenti. Jadi saya rasa cukuplah pada dekat tu. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah ya daripada apa yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan penuh dengan harapan kepadamu ya Allah, bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepada kami, dan sebesar-besar nikmat ialah iman dan Islam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sampaikanlah selawat dan salam kepada junjungan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongkanlah kami tergolong dalam kalangan umat yang dikenali olehnya di hari akhirat kelak. Ya Allah, pupukkanlah keimanan, kesetiaan, ketaatan pada diri kami untuk mencintai dan bersetia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau anugerahkanlah perasaan mahabbah dan taat kepada diri kami sebagaimana telah Kau anugerahkan mahabbah dan taat kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di hari akhirat kelak janganlah dipisahkan kami daripada Nabi Muhammad. Bawalah kami ke kolam air baginda, di tempat baginda memanggil-manggil umatnya, ummati, ummati. Jangan dipekakkan telinga kami sehingga tidak mendengar panggilannya. Bukakanlah laluan, mudahkanlah jalan agar kami dapat sampai kepada baginda. Gembirakanlah kami dengan dapat melihat wajahnya yang ceria. Bahagiakanlah kami dengan dapat minum air daripada kolam airnya. Gembirakanlah kami ya Allah dengan kami selamat dapat memasuki syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Kau ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu ayah kami, guru-guru kami, dan mereka yang mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bahagiakanlah kami semua dengan husnul khatimah. Ya Allah, siapa juga yang hadir pada majlis kami pada malam ini, yang menjayakan majlis ini, bahagiakanlah dia, gembirakanlah dia, anugerahkanlah kepadanya sebaik-baik penganugerahan, kesihatan, keafiatan, kesentosaan, penjagaan dan perlindungan, kemurahan rezeki, dan juga anugerahkanlah ya Allah redha-Mu buat kami semua dan kepada semua yang hadir pada malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.